Seperti ramai yang sedia maklum, pendaftaran padu telah pun ditutup pada 31 hari bulan Mac 2024. Sekarang ini, bagi mereka yang masih lagi belum mendaftar padu, anda tidak lagi boleh berbuat demikian. Walau bagaimanapun, seperti yang telah pun diterangkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sebelum ini, sebenarnya pihak kerajaan telah pun mempunyai data anda. Cuma apa yang mereka ada adalah tidak lengkap ataupun tidak up to date, tidak yang terkini. Jadi ada kemungkinan mereka-mereka yang tidak mendaftar dan mengemas kini ini, kerajaan akan menggunakan data yang tidak dikemas kini tersebut dalam penilaian untuk pemberian bantuan dan subsidi bersasar selepas ini. Jadi persoalan sekarang ini setelah ditutup pada 31 Mac 2024, bilakah pelaksanaan subsidi bersasar yang diperkatakan sebelum ini berkemungkinan besar akan disalurkan secara bulanan antara 300 ke 400 ringgit setiap bulan kepada mereka yang layak untuk menerima subsidi bersasar ini. Bilakah pelaksanaannya bakal dilakukan? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Seperti ramai yang sedia maklum, pendaftaran padu ditutup pada 31 hari bulan Mac 2024. Ramai yang bertanya, bilakah pelaksanaan bagi subsidi bersasar yang diperkatakan sebelum ini akan diberikan tunai kepada mereka yang layak mengikut semakan berdasarkan info ataupun data yang berada dalam padu ini, akan diberikan antara 300 ke 400 ringgit setiap bulan secara konsisten kepada mereka yang layak ini. Jadi bilakah pelaksanaannya bakal dilakukan? Okay, untuk pengetahuan semua, sebelum ini ada diwar-warkan mengatakan bahawa subsidi bersasar mungkin hanya akan dilaksanakan pada bulan Jun 2024. Jadi buat masa sekarang ini, bulan 4, bulan 5 berkemungkinan besar kita tidak lagi melihat efek ataupun kesannya terhadap padu yang telah pun diisi oleh anda. Hanya pada bulan Jun dan keharapan nanti barulah kita akan mengetahui apakah tindakan yang bakal diambil oleh pihak kerajaan terhadap data yang telah pun diisi dalam padu ini. Bagaimana cara pemberian subsidi bersasar itu dinilai daripada data yang berada dalam padu ini. Bagaimana pula dengan bantuan-bantuan kerajaan yang bakal diberikan pada Jun dan seterusnya berdasarkan data yang berada dalam padu ini. Buat masa sekarang ini masih lagi belum jelas apakah kriteria, apakah kelayakan yang bakal digunakan berdasarkan data dalam padu ini. Siapakah yang layak untuk menerima subsidi bersasar yang diperkatakan setiap bulan tunai ataupun dimasukkan ke dalam akaun bank secara konsisten antara 300 ke 400 ringgit ini. Dan begitu juga dengan bantuan-bantuan kerajaan sebagai contoh untuk STR 2024. Adakah pembayaran pada bulan Ogos untuk fasa ketiga dan pembayaran untuk fasa keempat pada bulan November nanti akan terkesan dengan pengisian padu ini? Bermakna adakah kerajaan akan mengalih data ataupun sumber untuk melihat kelulusan bagi pembayaran fasa ketiga dan keempat daripada data yang berada dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk STR 2024 ini kepada data yang berada dalam sistem padu ini. Jadi kesemua ini masih lagi kabur sekarang ini, masih lagi belum diperjelaskan, diperincikan oleh Menteri Ekonomi terutama sekali berkaitan dengan pelaksanaan padu ini, terutama sekali terhubung kait dengan subsidi bersasar dan juga bantuan kerajaan yang seterusnya. Dan kepada mereka yang tidak mendaftar mengisi padu dan sebagainya juga diperkatakan sebelum ini juga akan ada fasa kedua ataupun fasa seterusnya di mana akan dibuka kembali untuk pendaftaran kemas kini itu bakal dilakukan. Cuma jangkaan awal berkemungkinan besar hanya akan berlaku setelah pelaksanaan subsidi bersasar itu berlaku. Bermakna bagi mereka yang tidak mendaftar mengemas kini ini ada kemungkinan akibat daripada data yang tidak lengkap, yang tidak kemas kini itu akan terkesan dengan pemberian subsidi bersasar yang bakal dilaksanakan nanti, kerana mungkin akibat daripada data yang tidak dikemas kini itu anda nanti tidak akan tergolong dalam mereka yang layak untuk menerima subsidi bersasar. Itu yang dikhawatirkan nanti. Dan seperkara yang harus diingatkan, setelah pelaksanaan subsidi bersasar ini nanti kita akan melihat peningkatan harga barang, terutama sekali kalau katakanlah harga minyak itu diapungkan. Bermakna kesannya bukan hanya di situ, tetapi kesannya juga nanti akan menjangkau kepada harga barangan-barangan yang lain kerana semuanya terhubung kait. Jadi daripada sekarang kita harus bersedia pada bulan 6 nanti jika benar dilaksanakan subsidi bersasar ini,
banyak harga barang yang akan naik, harga minyak sudah semestinya akan naik. Jadi kesemuanya ini akan memberi kesan terhadap rakyat yang mana kita sedar kalau katakanlah ada golongan-golongan yang tercicir akibat daripada data dalam padu tidak lengkap, mereka ini sudah semestinya akan menjadi golongan yang paling terkesan nanti setelah subsidi bersasar ini dilaksanakan. Jadi diharap agar pihak kerajaan dapat meneliti melihat perkara ini sedalam-dalamnya agar kesannya nanti, domino efeknya nanti tidak terlalu besar terhadap rakyat marhain di luar sana. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.